punya slide ni. Okay, so untuk hari ini, hari kah? Malam sudah. Okay. Yang cikgu bagi tahu tadi, mulai minggu ni lah, cikgu akan cuba buat rakaman GM dengan kamu pada waktu malam supaya waktu PDPC kamu dengan cikgu, kamu hanya perlu menyiapkan tugasan saja. So tolong ingat setiap orang wajib bawa laptop sendiri. Siapa yang guna komputer tu pandai-pandai kamu lah pikul komputer bawa sekolah. Gurau je. Tapi ingat, kalau kamu tak ada, kalau kamu pakai komputer itu sebab cikgu suruh kamu pinjam laptop sekolah. Sebab apa? Sebab cikgu sudah ada plan untuk kamu bawa laptop untuk siapkan kerja. Kalau kamu guna PC dekat rumah, itu satu kekangan lah untuk kamu. Dalam kelas kamu nak buat apa? Sepanjang bulan 10 ni memang cikgu akan fokus untuk menyiapkan kerja khusus kamu. Kalau bagi kamu buat kat rumah, bulat belum tentu siap. Okay guys, so kita terus dengan apa yang kita nak bincangkan pada malam ni. Sorry Sorry guys. Okay. Okay, kita terus mula Okay, kita masih di bawah mata pelajaran perniagaan tugasan projek kertas 33766/3. Okay, malam ni kita akan tengok terus kepada tugasan 9 bahagian 1. Okay, yang mana dalam tugasan 9 ni, hari tu cikgu ada buat dalam ada dua bahagian Dia satu lagi analisis industri dan satu lagi analisis pasaran. Tapi untuk malam ini kita akan tengok berkaitan dengan analisis industri. Okay. Okay, ini soalan kerja projek. Seterusnya. Okay, ini adalah so apabila sorry Okay, malam ini kita akan tengok 5.0 di bawah rancangan pemasaran. Okay, seperti yang mana cikgu bagi tahu, untuk isi kandungan nanti sebab cikgu buat dia secara berperingkat. Boleh je nak buat terus tapi biasalah cikgu buat sikit-sikit. So nanti bila dah settle cikgu akan send kepada kamu dalam grup So sekarang malam ni kita akan tengok rancangan pemasaran, yang mana di bawah rancangan pemasaran dia ada dua benda yang perlu pelajar buat, iaitu yang pertama 5.1 analisis industri dan yang kedua 5.2 analisis pasaran. Tapi untuk kali ini kita hanya akan bincangkan dahulu berkaitan dengan analisis industri. Yang mana di bawah analisis industri sebenarnya dia ada 5 perkara yang perlu pelajar buat. Yang pertama adalah analisis SWOT. Okay, yang kedua adalah kekuatan dan kelemahan pesaing utama. Yang ketiga adalah strategi promosi. Yang keempat adalah perbandingan ataupun kelebihan perkhidmatan. Dan yang kelima adalah strategi harga pesaing. Okay, itu adalah yang sepatutnya. Kamu mesti faham guys. Yang sepatutnya ada di dalam analisis industri. Okay, tetapi dengar apa yang cikgu nak beritahu.
Tetapi untuk tahun ini kamu bernasib baik Kamu bernasib baik kerana diberitahu oleh pentadbir bahawa untuk analisis SWOT ini adalah satu pilihan. Apa yang dimaksudkan dengan pilihan? Dia bukan satu yang wajib. Okay. Dia tidak diwajibkan dalam kerja khusus pelajar tahun ini. So maknanya kalau pelajar nak buat juga analisis SWOT untuk rancangan pemasaran perniagaan kamu, itu tak menjadi masalah, tapi dia tak ada markah. So kalau pelajar buat, boleh, tak buat pun tak mengapa. Jadi alang-alang sudah tak wajib, cikgu terus kepada straight to the point benda yang wajib dan boleh memberi markah kepada pelajar. So maknanya untuk analisis SWOT ni cikgu tak nak bincangkan secara lebih detail sebab dia tidak diwajibkan untuk pelajar. Seperti mana yang diberitahu oleh pentadbir. Cikgu tak pasti kawasan lain mungkin perlu kepada analisis SWOT dia bergantung kepada kawasan sesuatu tempat tapi kalau area Sarawak ataupun lebih khusus lagi bahagian Miri kita ni memang pelajar tidak diwajibkan untuk membuat analisis SWOT. So kalau dah tak wajib, cikgu pun tak nak cakap banyak. Okey, so maknanya untuk tahun ini kerja khusus untuk pelajar hanya dia fokus kepada 4 perkara ini sahaja yang boleh memberi markah kepada pelajar. Jadi 5.1 untuk kerja khusus kamu ialah kekuatan dan kelemahan pesaing utama. Yang kedua adalah 5.2 strategi promosi. Yang ketiga adalah perbandingan ataupun kelebihan perkhidmatan. Dan yang keempat adalah 5.1 strategi harga pesaing. Yang ini sahaja yang akan kita bincangkan pada malam ini. Okey, kita tengok satu persatu. Guys, suara cikgu masih okey ke sampai tahap ni? Masih. Okey, so kita tengok 5.1 So bersyukurlah kamu tak perlu buat analisis SWOT. Bukan susah pun analisis SWOT. Cuma sekurang-kurangnya kalau kamu tak buat tu kurang sikit otak kamu berfikir. Lain macam dia ayat cikgu. Ya, tak nak bagi kamu tidur. Okey, so untuk kekuatan dan kelemahan pesaing utama, apa yang perlu kamu buat adalah kamu cari ataupun nyatakan satu sahaja pesaing utama. Maknanya bagilah nama. Satu, perniagaan. Jangan pula kamu bagi nama perniagaan kedai kopi Pak Mat. Pula bagi nama perniagaan yang menjalankan perniagaan yang sama dengan kamu. Nyatakan satu sahaja pesaing utama. Katakan kamu buat perniagaan di kawasan Miri. So kamu carilah satu pesaing ataupun satu perniagaan yang buat perniagaan yang sama dengan yang kamu buat. Okey? Dan tak semestinya nama perniagaan yang kamu nak cari sebagai pesaing itu adalah perniagaan yang memang real ataupun betul-betul wujud dalam pasaran. Kamu boleh reka je lah. Yang penting dia mesti sesuai dengan, dia mesti sama dia mesti sama dengan perniagaan yang kamu jalankan. Contoh kalau kamu jalankan urutan resepsologi, so kamu cari ataupun kamu create ataupun kamu cipta satu lagi nama perniagaan yang mana kamu jadikan perniagaan tersebut sebagai pesaing utama kamu. Contoh katakan kalau kamu urutan resepsologi, kamu bagilah kedai urut tapak kaki Pak Mat ke contohlah yang sesuai. Jangan pula kamu punya perniagaan urutan refleksologi tapi pesaing utama kamu bagi kedai kopi Pak Abu. Elok PDPC yang lagi senang cikgu hantam kamu ke depan-depan. Tolong dengar betul-betul. Kenapa cikgu cakap macam ni? Sebab ada yang buat. Sebab apa? Sebab tak masuk GM. Buat ikut hentam, ikut suka.
Rakaman tak tengok. Kalau kamu tak tengok rakaman, cikgu boleh detect kamu punya tugasan Okey, tak nak membebel malam ni. Cikgu nak straight to the point je. Okey, seterusnya bila kamu dah nyatakan satu nama pesaing ataupun satu nama perniagaan lain yang menjalankan perniagaan yang sama dengan perniagaan kamu, so kamu cari ataupun kamu nyatakan apa kelebihan pesaing kamu. Satu saja. Dia nak satu tapi cikgu nak dua. Kenapa nak menyusahkan kami cikgu? Dah orang nak satu-satu je lah. Siapa yang bagi makan kat kamu? Cikgu ke siapa? Cikgu nak dua. Kenapa? Sebab kamu belajar-belajar ni kadang-kadang bagi ayat main hentam ke rumah aja. Sekurang-kurangnya kalau kamu buat dua kelebihan, di mata cikgu, cikgu dah luluskan dua-dua tu. Tiba-tiba datang pentaksir, dia bagi lulus satu saja, satu lagi dia tak terima. So sekurang-kurangnya dua ini menjadi backup untuk kamu. Kalau kamu buat betul-betul minimum dia satu je. Kalau di mata cikgu betul, tiba-tiba pentaksir datang, dia tengok, dia tak berkenan, dia tak anggap benda ini adalah sesuatu kelebihan kepada pesaing. So dia anggap salah. Jadi satu masalah lah untuk kamu dan juga untuk cikgu. Cikgu potong dia markah kamu, tak ada masalah. Untuk kamu, kalau kamu nak full mark, maknanya kamu perlu buat semula. Kamu perlu fikir semula, kamu perlu type semula, kamu perlu print out semula. So, daripada macam tu, lebih baik kamu terus buat dua. Dua itu adalah sebagai backup jika contoh katakan salah satu daripadanya itu adalah salah. Pentaksir dia kata minimum satu pun dah cukup, boleh full mark. Boleh je. Tapi be careful, siapa yang buat satu, cikgu nak dua. Lagi tak dapat dua, cikgu reject kamu punya kerja khusus. Kenapa? Sebab lebih baik kamu susah pada permulaan daripada kamu susah di penamat. Itu prinsip cikgu. So, tolong guys. Maknanya kamu perlu cari dua kelebihan pesaing dan juga dua kelemahan pesaing. Okay, contoh kelebihan. Kelebihan macam mana? Itu nanti kita bincang. Okay, contoh pesaing. Katakanlah kalau kamu buat kedai urut, kalau kamu buat perniagaan urutan refleksologi, mungkin pesaing kamu tu adalah perniagaan yang sudah lama pun bertapak di pasaran. Itu adalah kelebihan dia. So bukan kamu buat macam tu saja, bagi huraian lah sikit. Okay, itu salah satu kelebihan dia. So bila dia dah lama bertapak di pasaran, bermakna kedai tersebut ataupun perniagaan tersebut lebih dikenali oleh pelanggan berbanding daripada perniagaan kamu. Sebab apa? Perniagaan kamu adalah perniagaan yang baru nak diwujudkan. Jadi itu adalah satu cabaran untuk perniagaan kamu. Macam mana kamu nak bersaing dengan pesaing utama kamu. Itu adalah kelebihan pesaing kamu. So, kelemahan dia pula, mungkin bila kamu buat analisis industri, kamu tengok pesaing kamu ni, dia punya harga dia adalah harga kayangan. Ataupun dengan kata lain, harga dia adalah harga untuk orang-orang kayangan sahaja. Kalau orang-orang rakyat-rakyat biasa macam ni, tak mampu nak masuk kedai dia, nak tempah perkhidmatan dia. Kenapa? Sebab dia punya harga adalah harga kayangan. So mungkin itu kelemahan pesaing kamu. Jadi kamu boleh nyatakan sebagai harga pesaing kamu adalah terlalu ataupun terlampau mahal untuk pelanggan-pelanggan yang B40 ke ataupun pelanggan-pelanggan yang bukan kayangan ke. Janganlah kamu guna istilah kayangan tu. Itu cikgu bagi istilah media sosial je. Sekarang ni kan orang asyik sebut kayangan-kayangan. So maknanya kamu boleh faham itu adalah contoh kelebihan pesaing dan kelemahan pesaing. Mesti bagi dua. Mungkin pesaing kamu satu lagi, dia punya waktu tempoh operasi dia adalah pendek. Katakan kalau kamu buat urutan refleksologi, kamu buat urutan sampai pukul 9 malam. Pesaing kamu pukul 5 petang dia dah tutup. Mungkin itu kelemahan pesaing kamu. So pandai-pandailah kamu mencari apakah kelebihan dan kelemahan pesaing utama kamu. Okay. Okay guys, cikgu masih bersama kamu? Masih. Okay, good. Okay, seterusnya kita terus pergi kepada 5.1.2 berkaitan dengan strategi promosi.
Okey, untuk strategi promosi, seperti yang kamu tahu dan kamu pun dah belajar, belajar secara mana? Secara PDPR, secara maya. Siapa yang buat nota yang cikgu suruh tu maknanya kamu tahulah yang mana bahagian promosi ni dia berada dalam bab 6 tingkatan 5. So tolong buka buku teks. Bila kamu nak buat bahagian ini, kamu buka buku teks bab 6, persediaan memulakan perniagaan untuk tingkatan 5. Dia subtopik di hujung-hujung sekali. Yang mana dalam buku teks tersebut dia dah nyatakan bahawa kaedah promosi ni ada 4 jenis. Okay, yang pertama adalah pengiklanan. Yang kedua adalah promosi jualan. Yang ketiga adalah publicity. Dan yang keempat adalah jualan langsung. Okey, ada 4 kaedah promosi yang boleh dilakukan oleh sesebuah perniagaan supaya perniagaan dia tu dapat dikenali dalam oleh pelanggan dan juga dapat maknanya dapat bila perniagaan dia wujud tu maknanya pelanggan tu tahu ada perniagaan yang wujud dalam pasaran lah. Itulah contoh ya. So daripada kaedah 4 promosi ini untuk bahagian Miri dan Sarawak kalau saya cikgu, mereka hanya minta satu saja. Kalau satu ni pun kamu tak boleh bagi, tak tahulah apa lagi yang boleh kamu bagi. So satu sahaja maknanya daripada 4 ini kamu hanya pilih satu sajalah. Katakan kalau kamu pilih pengiklanan, kaedah promosi kamu adalah pengiklanan. Okey, kamu buat huraian. Kenapa kamu pilih pengiklanan? Apa jenis pengiklanan yang kamu pilih untuk kamu mempromosikan perniagaan kamu? Okay, contoh dekat sini. Kamu kata kamu buat pengiklanan menggunakan Facebook. So nyatakanlah kelebihan promosi yang dipilih. Kelebihan kenapa kamu pilih pengiklanan? Kenapa kamu pilih promosi jualan? Kenapa kamu pilih publicity? Kenapa kamu pilih jualan langsung? Ni. Jangan pula kamu buat publicity murahan. Okey, so nyatakan kelebihan jenis promosi yang dipilih. Ini semua tak perlulah dalam ayat yang panjang Cukup kamu nyatakan ini dalam satu ayat, ini dalam satu ayat. Okay guys, so be careful be careful sebab dalam kamu mesti relatekan benda ni dengan ringkasan eksekutif kamu sebab cikgu dah suruh kamu buat ringkasan eksekutif dulu sebab orang lain dia buat ringkasan eksekutif itu adalah yang last kali tapi cikgu buat terbalik, cikgu buat ke depan dulu. So benda ni dalam ringkasan eksekutif kamu ada sebut so be careful mesti ada relationship antara ringkasan eksekutif kamu dengan strategi promosi. So seterusnya kita pergi kepada 5.1.3 iaitu perbandingan ataupun kelebihan perkhidmatan. Perkhidmatan siapa? Perkhidmatan kamu. Okay. Tapi dalam subtopik tak ada dalam perkataan kamu ni. Okay, perbandingan kelebihan perkhidmatan kamu. Okay. So sini dia minta, dia tu siapa? Pentaksir lah. Tak kisahlah pentaksir peringkat negeri ataupun kawasan. Mereka tetapkan paling kurang mesti nyatakan 2 kelebihan perniagaan kamu. 2 kelebihan perniagaan kamu berbanding perniagaan pesaing utama. Siapa tadi pesaing utama kamu? Mesti rujuk kepada nama perniagaan yang kamu pilih, tadi lah, nama perniagaan pesaing kamu yang kamu pilih tadi. Okey, berbanding perniagaan pesaing utama. So bila kamu nak nyatakan kelebihan, maknanya kamu carilah kelemahan pesaing utama kamu itu akan menjadi kelebihan untuk perniagaan kamu. Contoh tadi, harga pesaing utama kamu itu harga kayangan. Jangan kamu tulis harga kayangan pakai ayat yang standard dalam bahasa Melayu. Cikgu tak apalah bagi penerangan untuk kamu faham. Okey, katakan perniagaan pesaing utama kamu ni salah satu kelemahan dia tadi adalah harga kayangan. Iaitu harga dia adalah harga yang level
hanya pelanggan-pelanggan kayangan sahaja yang boleh menempah ataupun menggunakan perkhidmatan tersebut. Kalau pelanggan B40 tak boleh. So maknanya kamu menggunakan kelemahan pesaing utama kamu ini dan kamu jadikan dia kelebihan perniagaan kamu. Maknanya nama perniagaan mungkin harga perniagaan kamu itu lebih rendah berbanding harga pesaing kamu. Itu yang pertama. Mungkin juga yang kedua, sebab itu cikgu suruh kamu letak dua. Itu dia punya relationship. Sebab itu cikgu suruh kamu letak dua kelemahan pesaing. So bila kamu dah dapat cari kelemahan pesaing, automatik kamu boleh cari kelebihan perniagaan kamu. Kelemahan pesaing itu menjadi kelebihan perniagaan kamu. Pandailah kamu cari. Mungkin lokasi perniagaan kamu itu lebih strategik berbanding perniagaan pesaing utama. Contohlah, apa-apalah yang sesuai, cari sendiri. Cikgu nak kamu berfikir. Okey, seterusnya sini contoh, cikgu bagi contoh dekat sini. Okey, contoh kamu kata harga kelebihan perniagaan kamu tu yang pertama adalah harga yang ditawarkan oleh perniagaan kamu lebih murah berbanding pesaing. Okey, itu adalah poin utama dia. Itu satu kelebihan. So, maknanya kamu dah nyatakan harga yang ditawarkan oleh perniagaan kamu lebih murah berbanding pesaing kamu, bagi huraian ataupun justifikasi. Kenapa kamu kata harga yang kamu tawarkan itu boleh bagi lebih murah daripada pesaing kamu? Mungkin sebab contoh katakan kalau kamu buat urutan refleksologi lah, mungkin sebab bahan urut minyak, bahan minyak urut. Biasalah buat kerja, fahamlah, kerja sana sini, macam tu lah jadinya. Okey, contoh justifikasi kenapa kamu kata harga kamu boleh lebih murah berbanding pesaing kamu, sebab bahan minyak urut yang kamu gunakan ataupun yang perniagaan gunakan itu kamu dapat dengan harga kos yang murah daripada pembekal. So bila kamu dapat harga kos yang murah, so maknanya kos bahan urut ni lebih murah, maknanya kamu pun boleh meletakkan harga yang lebih rendah untuk pelanggan. Itu sebagai satu contoh justifikasi. Cikgu boleh ke nak ambil ayat cikgu ni jadi justifikasi kamu? Itu pulanglah, pandai-pandai kamu, asal jangan sebiji-biji macam ayat yang cikgu bagi. Kamu renovate balik ayat cikgu ni, asalkan mendapat maksud yang sama, okey, tak ada masalah. Jangan plagiat sebiji-bijinya ayat dan perkataan cikgu, itu yang menjadi masalah. Untunglah siapa yang urutan refleksologi tu, contoh pula kelebihan perniagaan kamu, katakan kalau kamu buat penghantaran lah contoh. Penghantaran, mungkin penghantaran kamu tu kamu boleh katakan contohnya penghantaran perniagaan kamu ni kamu dapat memberi jaminan kepada pelanggan kamu yang barang yang dihantar itu akan sampai dalam masa 24 jam. Kan kamu punya perniagaan kamu lebih berfokuskan di bahagian miri saja. Kalau kamu luar daripada miri pun itu kamu guna usaha rakan strategik niaga, itu mungkin lainlah. Cuma untuk bahagian yang dalam miri ni, maknanya kamu boleh memberi jaminan bahawa penghantaran barangan itu akan dapat dilaksanakan ataupun akan dapat diterima oleh pelanggan dalam masa tempoh 24 jam. Itu mungkin salah satu daripada kelebihan perniagaan kamu. Kenapa? Kenapa kamu kata pelanggan boleh terima dalam masa 24 jam? Kerana kamu punya coverage kawasan ataupun kawasan yang kamu cover ini adalah dalam lingkungan yang kecil. So maknanya mobility pekerja kamu untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat itu lebih tinggi. Itulah contoh cikgu bagilah contoh pembersihan pula. Pembersihan, fikir sendiri. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah yang terakhir dalam analisis industri, iaitu strategi harga pesaing. Strategi harga pesaing ni tak payah cakap banyak je. Ini cikgu ambil daripada item ataupun daripada bahagian yang ada dalam sistem kewangan Cikgu Maha ni. Dia buat macam ni saja. Maknanya harga pesaing itu
kamu compare saja dengan harga kamu punya kedai. Pandai-pandai kamu. Cikgu, wajibkah cikgu kita perlu letak harga kita lebih rendah daripada pesaing? Tak semestinya. Mungkin katakan, itu contoh tadi. Mungkin katakan pesaing utama kamu tu, dia fokus kepada pelanggan B40. Kamu pula fokus kepada orang kayangan. Tak ada masalah. Asalkan kamu mesti ada justifikasi kamu masing-masing pada kelemahan ataupun kelebihan perniagaan kamu. Itu pentingnya justifikasi. Bila kamu cakap sesuatu, kamu bagi kenapa. So bila orang tahu kenapa, so orang boleh terima lah. Kalau katakan kamu kata harga kamu lebih mahal daripada pesaing, tak ada masalah. Kamu bagilah contoh sebab kamu hanya menyediakan perkhidmatan untuk pelanggan-pelanggan kayangan saja ke. Up to you lah, apa-apa yang sesuai, yang logik diterima akal. Sebab itu bila kamu buat ulasan ataupun bila kamu buat ni, kalau cikgu rasa tak relevan, cikgu tulis tak relevan, tukar baik lain. Faham eh? Okey, janji 20 minit. Dah lebih 20 minit. Sorry guys. Okey, so ini contoh harga dekat sini maknanya harga perniagaan kamu. Ini biasalah, kamu kan perniagaan baru. Mestilah kan biasa orang kata tengok harga yang lebih murah. Pandai kamu lah, katakan kalau kamu nak fokus memang untuk warga kayangan saja, kamu nak letak 1,000, package 30, 1,500, 2,000. Terpulang lah. Itu tapi bagi justifikasi masing-masing. Okey, ini harga pesaing. Pesaing siapa? Tadilah yang nama syarikat yang kamu create tu sebagai pesaing kamu. Kan rezeki kamu. Tahun lepas dia nak 2 orang pesaing. Tahun ini untuk Sarawak dia nak 1 saja pesaing. Bukankah itu satu kemudahan untuk kamu guys? So, buat kerja lebih cepat dan lebih smart. Supaya kamu tak merangkak-rangkak lah. Setakat ni dan Mia lah yang ke depan ni. Dia dah sampai tugasan 7 dia. Maknanya cikgu bagi yang ni malam ni dia boleh terus siap. So dia tidur je waktu perniagaan. Dia pulau je. Okay so strategi harga pesaing. Perbandingan harga pesaing paling terdekat iaitu siapa? Ali Enterprise. Ini cikgu punya contoh. Bukan cikgu punya contoh ni. Ini cikgu Maha punya contoh. Okay. Apalah maknanya kalau sini Ali Enterprise, maknanya kat atas tadi pun memang Ali Enterprise lah kamu punya pesaing utama. So, apa yang perlu, yang ini adalah sebenarnya kamu copy paste dia balik. Kamu copy paste balik daripada tugasan sebelum ini. Tugasan yang mana? Tugasan senarai perkhidmatan. Bahagian tugasan senarai perkhidmatan tu kamu copy paste balik sebab senarai perkhidmatan kamu sudah ada harga. Dan kamu hanya perlu tambah 1 kolom lagi untuk kamu letak harga pesaing. Itu sahaja. Kan senang dan ringkas. Okey, itu adalah penjelasan cikgu. Okey guys, kita tengok sepintas lalu. Inilah soft copy yang akan cikgu send dekat kamu nanti untuk kamu buat. Boleh nampak tak word yang cikgu tayang ni? Tugasan 9P1. Nampak tak guys? Guys, dah tidur ke? Nampak. Kalau kamu lambat bagi respon, cikgu terus was-was. Kok tengok-tengok your network is slow. So, ini adalah yang akan cikgu send dekat kamu nanti. Rancangan pemasaran. Okey, rancangan pemasaran. So, untuk part 1 adalah analisis industri. Okey. Berikut merupakan analisis industri bagi perniagaan NSZ Cleaning Service. Ini nama perniagaan cikgu jangan pandai kamu ambil nama perniagaan cikgu. So bila cikgu tu buat highlight merah tu maknanya benda tu perlu ditukar lah. Jangan pula kamu tiru je nama perniagaan cikgu. Okey, persaingan yang wujud di pasaran semasa adalah sesuatu yang perlu dihadapi oleh setiap perniagaan yang ditubuhkan, khususnya untuk menembusi pasaran dan seterusnya untuk dikenali oleh pelanggan. Ini ayat pembuka dia lah. Okey. So kita terus tengok 5.1 kekuatan dan kelemahan pesaing utama. Okey, kekuatan dan kelemahan pesaing utama, nama pesaing, so nama perniagaan lah Nama perniagaan lain. Kalau
Kalau kamu buat urutan refleksologi, carilah nama perniagaan yang sesuai dengan urutan refleksologi kamu tu. Jangan pula kamu buat nama pesaing kamu Pak Mat Kedai Makan Okay. 2 kali sudah cikgu cakap benda yang sama. So cikgu tak nak tengok lagi dalam tugasan kamu ada lagi yang buat benda yang cikgu tak suruh. Okay. So itu kelebihan. Tadi cikgu bagi tahu apa? Cikgu nak 2 kelebihan. So kamu nyatakan dia 2 kelebihan Okay, kelebihan ni maknanya kamu boleh buat dalam satu ayat saja. Janganlah mentang-mentang satu ayat, 3 patah perkataan saja. Harga yang rendah. Agak-agak lah bila dalam ayat tu cikgu nak ayat yang lengkap dan matang. Matang tu maknanya pelajar yang SPM ni dia tak ada bagi ayat 3 patah perkataan. Dia bagi satu ayat yang jelas dan lengkap. So kelebihan yang kamu buat tu tadi cikgu dah bagi tahu. Macam mana kamu nak buat kelebihan? Ni 2 kelebihan pesaing dan kelemahan. Kita uraikan. So maknanya buat dalam satu ayat yang lengkap lah. Ayat yang cantik, sedap dibaca. Dan kelemahan, apa kelemahan pesaing kamu? Kamu tengok tadi apa, dia tutup awal. So kamu bagi tahulah waktu dia tutup jam berapa sampai jam berapa. Macam tu lah. Okay. Dan seterusnya, strategi promosi. Okay, untuk strategi promosi ni nanti cikgu buat tapak dia bang. Tadi nak cepat tak sempat nak siapkan. Okay, strategi promosi tak ada masalah. Tapak dia macam biasa je. Yang penting kamu dah tahu apa yang perlu ada dalam strategi promosi adalah kamu hanya perlu pilih satu promosi sahaja. Kaedah promosi sama ada kamu pilih pengiklanan ataupun promosi jualan ataupun publicity ataupun jualan langsung. Macam apa huraian dengan benda-benda ni semua, tengok buku teks. Tak ada, cikgu tak nak bagi huraian kat sini. Okay, okay, seterusnya strategi promosi 5.1.3 adalah perbandingan ataupun kelebihan perkhidmatan. Perkhidmatan siapa? Nama perniagaan kamulah. Perkhidmatan perniagaan kamulah. So kelebihan perniagaan cleaning service, ini nama perniagaan cikgu. Okay, ialah kamu bagi. Dia nak sekurang-kurangnya 2, cikgu nak wajibkan kamu 3. 1 itu adalah sebagai backup jika kamu salah daripada 2 dekat atas. Supaya kamu masih lagi layak untuk mendapat full mark. Cikgu nak bantu kamu untuk dapat full mark Okay. So seterusnya, strategi harga pesaing. Okay, untuk strategi harga pesaing, macam cikgu cakap tadi lah, dia adalah kamu hanya perlu copy paste saja sebenarnya. Copy paste dari mana? Dari tugasan senarai jenis perkhidmatan tugasan 5. Kamu buka je balik file tugasan 5, senarai perkhidmatan. Dekat situ kalau siapa yang cikgu dah luluskan, dah approve, kamu just copy paste sahaja yang itu. Sebab yang itu sudah kamu sediakan harga yang kamu tetapkan. Okey, dan hanya kamu perlu tambah 1 kolom sahaja untuk kamu letakkan harga pesaing. Okey, macam mana kamu nak tambah kolom guys? Kalau kamu tak pandai, cikgu sampai hati guna ayat tak pandai. Good lah, tapi cikgu tahu semua daripada kamu. Ni dah expert. Setakat laptop tu biasa bagi kamu. Okay, so kalau kamu tak dapat, tak boleh copy paste, kamu buatlah kolom baru taip semula. Itulah kerja lah sikit, tak ada masalah. Kalau pandai, just copy paste sahaja daripada senarai jenis perkhidmatan dan tambah kolom lagi 1. So yang ini untuk penggunaan laptop. Kalau siapa yang kurang mahir dan sebagainya, insyaAllah lah, sebab kalau dah bersumuka dalam kelas, cikgu boleh ajarlah dalam jarak 3 meter antara kita. Jauhnya cikgu, contoh dah tak boleh dekat-dekat. Corona tak habis lagi. Okay, so ini adalah jenis perkhidmatan. Ini adalah perniagaan kamu, ini harga pesaing, itu sahaja. Okay, dan bagilah dia punya ayat sikit supaya nampak lebih ada tumak ninah orang kata.
Berikut merupakan perbandingan harga perkhidmatan yang ditawarkan oleh siapa? Oleh nama perniagaan kamu. Jangan pula bila kamu nak send dekat cikgu, yang ni kamu tak padam ini adalah untuk rujukan kamu. Tapi ada je orang yang betul macam Sudip, dia dah tulis nama perniagaan dia tapi yang ni pun dia tak padam. Tak perlulah cikgu tahu walaupun kamu tak bagi tahu. Okey? Nama perniagaan kamu dan perniagaan siapa? Nama pesaing utama. Okey, pesaing utama tadi siapa? Ali Enterprise lah. Letak mesti sesuai Okay guys, satu lagi untuk ingatan kenapa dia cakap itu sebab ada. So, bila kamu letak harga tu biarlah bersesuaian guys. Contoh macam ada di kalangan kamu, bila cikgu tengok harga dia macam tak logik dek akal. Kamu nak buat penghantaran, tapi penghantaran kamu harga penghantaran sampai ratusan ringgit. Siapa nak guna perkhidmatan kamu? Tolong buat harga biar fleksibel. Sebab itu cikgu dah bagi tahu. Lagi-lagi untuk bahagian perkhidmatan penghantaran kalau yang urutan refleksologi ataupun yang urutan perkhidmatan pembersihan itu mungkin logik jugalah kalau kamu buat harga yang ini harga yang main hitam sikit. Tapi kalau untuk penghantaran, cikgu dah bagi tahu kamu tolong rujuk dengan syarikat-syarikat kurier yang sedia ada supaya harga kamu biar nampak lebih munasabah dan relevan. Jangan sampai harga kamu 5 untuk surat 5 kg ke bawah. Contoh kamu letak harga penghantaran RM30. Siapa nak? Kalau cikgu tak nak guna perkhidmatan yang melampau-lampau mahal. Dah lah area Miri. Kalau cikgu letak masukkan minyak kereta RM30 itu pun dah berapa kali cikgu dapat ulang alik sampai ke bandar tu. Boleh So guys, be careful bila kamu letak harga di bahagian tugasan 5 senarai jenis perkhidmatan. Okay guys, so cikgu rasa untuk malam ini sampai di sini saja penerangan yang cikgu bagi untuk kamu. Ada siapa yang tak faham boleh bagi tahu cikgu. Boleh tanya. Ada masalah tak guys? Tak ada. Tak ada. Okay, so kalau tak ada, so cikgu tak nak panjangkan kita punya DM. Sampai di sini saja. Okay.